Assalamualaikum. Selamat malam. So hari ni kita jumpa lagi. Sekejap kat baik sikit. Okay. So guys, how are you today? Adakah sihat-sihat? Macam mana perasaan anda selepas mengetahui yang kita akan sambung lagi PKP pada sampai 2 minggu lagi sehingga 28 April. Apa perasaan anda? Cuba kongsi sikit dekat bawah tu kalau nak tengok sikit. Hai Fidelia, hai Jessie Bird. Cuba share dekat bawah apa perasaan anda selepas tahu PKP disambungkan lagi. Adakah anda bersedih ataupun gembira atau biasa-biasa je? Yang penting business on. Cepat. Mary nak baca dekat bawah tu. Macam mana? Awesome. Amazing. Katanya awesome. Okay, lagi. Hai Norazina Zakaria. Hai Cindy. Hai Rashida, selamat malam. Thank you so much join live hari ni. Jangan lupa share sebab hari ni topik kita memang gempak gila guys. And topik ni lah yang selalu dijadikan alasan oleh ibu-ibu yang berbisnes. Okay? Tak ada masa lah. Anak saya demam, anak saya sakit. Tak boleh lah buka booth. Sebab saya ada ramai anak, nanti anak saya nak tinggal kat mana? Sounds familiar? Okay, lagi apa lagi? Selalu cakap, tak boleh pergi kelas. Anak saya ni siapa nak jaga? Tak ada orang nak jaga. So, saya kena jaga dia dekat rumah. Saya tak boleh pergi kelas. Saya tak boleh upgrade ibu. Korang pernah tak dengar? Pernah tak dengar? Okay? Menerima dengan hati terbuka katanya sebab PKP. Perasaan biasa-biasa je bos sebab bisnes tetap jalan gitu. Macam tu lah. Kan? Lagi sangat gembira. Wow, kenapa tu? Kenapa Sopina Nina ni sangat gembira ni? Why? Cuba share dengan Mary. Lagi bagus PKP lanjutkan bagi putus betul rangkaian COVID ni. Amin. InsyaAllah. Okay, kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Malaysia. Alright? Kita fikir PKP 3 bulan. Yes. Lagi. Business on je buat bertambah terus. Sekolah anak-anak kat rumah terus. Yes. Okay. So, siapa kat sini excited untuk dengar topik pada hari ni dan untuk tahu, kan korang mesti dah tahu punya kan siapa yang bawa hari ni. Masuk Kayam? Korang excited tak nak Kayam bawakan tetamu khas kita pada malam ini? Okay, kalau korang excited, tulis so excited. Kayam lagi. Mary sedang membaca you all punya komen, okay? And jangan lupa share banyak-banyak sebab ini sangat-sangat penting and boleh bagi manfaat, insyaAllah boleh bagi motivasi dan inspirasi pada ibu-ibu yang sedang buat bisnes online. Okay? So, yes, ramai excited nampaknya. Jessie Bird, Fidelia, Florence Low, Nonong Zana, Julaina Winnie, so excited katanya. Okay, Kak nak tunggu banyak lagi. Sabar dulu. Kita tunggu ramai tak orang excited ni. Kalau ramai orang excited, kita akan bawa terus. Okay? Dengan topik kita yang best hari ni. Korang boleh agak tak yang punya guest hari ni. Tetamu Kak hari ni sudah tentu seorang ibu. Okay? Hanyalah suri rumah. And then, dia daripada seorang agent and then jadi stockist gold and then sekarang dia adalah senior partner. Senior partner tu kalau dalam factory ni macam master stockist lah. Okay? And then tanpa dia susah lah nak bagi alasan pasal anak ke apa and then itu sebab result dia berbunyi. Gitu. Result dia berbunyi maksudnya sales dia gempak gila. Alright? Okay.
So dah ramai excited Kak yang akan bawakan tetamu kita pada hari ini. So jom kita beri tepukan gemuruh. Kak yang nampak siapa tepuk tak tepuk. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada Rose. Okay. Hai Rose. Hai bos. Okay, hai Rose. Apa khabar Rose? Sihat? Syukur sehat. Okay, so Rose boleh perkenalkan diri kepada ramai orang yang tengah tengok kita ni dekat Facebook. So Rose boleh perkenalkan diri. Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Rose Baring, but you can call me Cik Rose, your hair consultant, okay? Live daripada Set Floor Johor. Alright. So, Rose ni bekerja ke, suri rumah ke, berapa orang anak, berapa orang suami? Cuba share sikit. Cuba share sikit. Ramai kawan-kawan nak tahu ni. Cik Rose adalah seorang suri rumah, berumur 28 tahun dan mempunyai 4 orang anak. 4 orang anak. Suami berapa suami? Suami satu je. Saja je gurau-gurau. Nasib baik suami satu. Okay, suami satu, 4 orang anak. Okay, bekerja tak? Seorang suri rumah, tak bekerja. Oh, tak Just start business online. Okay, alright. So, Rose, boleh tak ceritakan sikit pada tahun bila Rose mulakan bisnes ni and kenapa Rose buat bisnes? Cuba share sikit. Okay, first, actually Cik Rose dulu dah start business pada tahun 2017. Masa tu Cik Rose belum kenal lagi Fake Fleur, Cik Rose just business jual-jual macam produk lah, okay. And then sampai satu tahap tu, bila saya sendiri mengalami masalah rambut gugur, and then masa tu saya baru belajar main Facebook, okay. Lepas tu saya selalu je nampak, dulu saya punya ex-leader, selalu je nampak pasal Fake Fleur. Fake Fleur ni apa ya? Lepas tu sampaikan saya punya kakak pun tanya juga, apa ya Fake Fleur ni? Dia cakap, berani ke you beli produk macam shampoo sebab tak pernah beli barang shampoo macam ni secara online lah. So, dekat 1 bulan jugalah saya tengok dia promote. Sampailah terdetik juga hati nak try masa tu sebab memang masa tu ada masalah rambut gugur dan rambut saya rosak sebab saya selalu bleaching rambut, saya selalu color rambut. Lepas tu saya pun pergi cek sebab yang ex-leader saya tu dulu pun sama kampung. So saya pergi tanya dia lah, betul ke okay tak produk ni? Dia cakap okay. And then saya beli dengan dia, masa tu saya beli set K5. Tahun tu masih lagi set K5. Lepas tu saya pergi PM dia, lepas tu selepas tak sampai 1 bulan saya pakai, saya terus first pakai dia punya hair serum tu, saya terus fall in love dengan hair serum. First time dekat seumur hidup saya dah tercinta dengan hair serum, okay. Nasib baik hair serum, bukan laki orang. Cik. Lepas tu saya pergi cek balik saya punya ex-leader tu. Saya tanya dia macam mana buat business ni, okay tak? Then saya terus join dropship. Itu macam mana saya kena produk Fake Fleur lah. Start daripada hujung tahun 2017. Hujung tahun 2017. Rose start sebagai agent ataupun dropship? Mula-mula saya start sebagai dropship tapi hanya saya join dropship pada bulan Februari. Lepas tu saya upgrade agent pada bulan Mac. Mac 2018? 18, yes. Okay. So kenapa Rose, kan sebelum ni kan tadi Rose cakap Rose jual banyak produk. Okay. And then kenapa macam mana boleh buat keputusan untuk join agent Fake Fleur and sekarang ni lah apa yang Mary tahu, Rose hanya buat 1 produk saja. Kenapa Rose buat keputusan macam tu? Mary nak tahu.
Okay, macam ni dulu saya ni mungkin saya memang saya ada minat untuk buat bisnes online. Saya pernah jual baju baby, saya pernah jual bag, saya pernah jual bermacam produk skincare, semua tu saya pernah jual. Saya pernah jual Amazing. saya pernah jual dress sampai satu tahap tu saya cakap macam not bad lah sikit sebab bisnes yang saya buat sebelum tu dia lain tau, dia macam ikut point then baru ada bonus macam tu. Fat Plan ni mindset saya masa tu lah, Fat Plan ni dia ada untung runcit, so saya macam wow, kalau saya join bisnes ni saya rasa okey lah sebab dia ada untung runcit. Itu mindset saya dulu. Dan saya decide untuk join Fat Plan. Tapi pada masa yang sama tu memang saya suka dengan produk ni lah sebab dia boleh menyelesaikan masalah rambut saya yang gugur. Start tu saya join. Lepas tu masa tu saya buat dua bisnes. Satu saya jual produk skincare tu saya jual dengan lah saya jual. Masa tu masa 2018 tu saya masih buat dua bisnes lagi. Okay. Alright. So okay, Mary dengar lah, okay. Sales Rose pada tahun 2018. Itu first year jadi agent kan? 2018. Okay. So 2018 katanya RM13,330. Betul. Pada tahun 2018. Okay, cuba share sales untuk 2019 pula. Pada tahun 2019, saya Cik Ros mencecah RM125,721. Okay, thank you so much. Biasalah guys, dia kalau dah banyak sangat angka tu dia dah jadi susah nak sebut. Biasalah orang kaya, dia macam tu sikit kan. Okay, so boleh tak Rose sharekan dengan kawan-kawan yang tengah tengok live ni, apa yang Rose buat ni sampai berganda-ganda Rose punya sales ni naik, kenaikan dia mendadak. Apa yang Rose buat? Boleh share tak? Okay, first dulu masa tahun 2018 tu saya buat bisnes tanpa ilmu. Okay, tanpa ilmu. Kalau dalam marketing semua tu memang saya zero ilmu. Saya masuk Fat Plus, saya tak tahu apa tu kolam jiwa, semua tu saya tak tahulah. Memang zero ilmu. And then saya buat bisnes pada tahun 2018 tu saya belum fokus lagi. Saya belum konsisten. Saya tak pernah join mana-mana kelas masa tu. Maksudnya saya macam belum serius lah. Niat saya tu belum betul lagi masa tu. Okay. Sampailah pada 2018 tu kan saya pregnant baby yang nombor 4. Okay. Lepas tu saya slow sales saya pun dalam 1K, 2K. Boleh tanya Puan Winnie. Dia selalu tanya dulu saya ni tak pernah pun record saya punya sales, saya tak pernah record. Tak pernah record. Amazing. Memang betul orang kaya lah. Saya tak pernah record saya punya sales. Lepas tu dari semasa ke semasa tu saya 1,000, 2,000, tak lebih daripada 3,000 dulu semasa join agent. Sebab tu sepanjang tu saya hanya 13,000. Sampailah selepas saya bersalinkan bulan 12 tu saya bersalin. Dari situ saya rajinkan diri, saya join live. Saya selalu join live. Lady Boss, saya selalu join live. Puan Winnie, sebab saya tahu. Saya sedar tahu sebab dalam sepanjang tahun 2018 tu saya start dalam saya punya bisnes. Sebab sebelum ni saya buat dua bisnes. Saya buat bisnes kan. So saya start dekat situ. Kenapa saya nampak dalam grup, kenapa ni saya macam saya punya senior dulu, ada senior dulu kan dalam grup, test orang ni boleh sampai 3,000, boleh sampai 5,000, boleh sampai 7,000. Saya just yes, kenapa sales diorang boleh tinggi macam tu sedangkan saya nak cari customer pun susah. Faham?
Oh ya, saya dulu sebab mula bisnes tu saya pun macam orang lain juga. Kalau sebelum sekarang ni kamu join dropship, kalau kamu rasa susah lah nak dapat customer, macam tu lah saya dulu. Saya sangat rasa saya pergi belajar. Saya pergi belajar online. Tapi 2018 tu saya belum serius. Sampai saya bersalin. Okey, 1 bulan semasa saya dalam pantang tu, sebab mak ada datang sini, ada datang Johor, jaga saya kan. So bos buat kelas dekat Zoom sampai pukul 12 malam. Saya ingat lagi kelas dengan Puan Nora, kelas dengan bersihkan kolam jiwa. Saya join kelas. Saya join kelas. Selepas saya dengar sharing daripada kawan-kawan dalam grup, baru saya sudah wow, saya cakap barulah terdetik hati saya di macam betul-betul nak buat bisnes, apa yang saya perlu buat, sebab saya ni pun banyak kebengangan saya sendiri, so dari situlah saya decide betul-betul nak buat bisnes Fatpler ni. Start daripada tahun 2019 tu, saya tetapkan saya punya prinsip tahun 2019 ni saya nak ubah hidup. Itu. Alright. Okay, so maksudnya apa yang Mary dengar tadi, mula-mula apa yang Rose buat adalah start dengan belajar, betul tak? Selepas you dah dengar ilmu, and then barulah you start tetapkan nekat untuk fokus and nak buat betul-betul. Betul? Okay. So boleh tak share dengan Mary and kawan-kawan ni, siapa Rose dulu? Sebelum join Fatpler and selepas Rose join Fatpler, apa perbezaan dia? Dulu saya ni seorang yang skeptikal. Itu gambar saya sebelum saya buat bisnes Fatpler. Yang sebelah tu saya punya kakak, saya punya kawan. Saya just suri rumah yang macam tak ada income lah, sebab kita ni just mengharapkan gaji suami 100%. Kalau keperluan tu memang semuanya 100% dengan suami. Kalau saya nak beli barang pun saya pakai duit suami juga. Masa tu yang saya pakai baju purple tu dulu saya masih buat produk skincare. Saya masih stokis sebagai produk laso tu. Dengan saya memang dulu sebelum saya buat bisnes Fatpler, saya memang orang cakap memang tak ada ilmu lah, tak ada macam yang sekarang ni. Saya tak tahu hala tuju yang jelas. Saya tak tahu apa yang saya nak sebenarnya dan apa yang saya mahu sebenarnya. Dan saya juga tak tahu apa potensi yang saya boleh buat, sebab saya seorang yang skeptikal. Okay, so itu yang dululah, itu Rose dulu. Okay, macam mana pula selepas join Fatpler, apa perubahan yang Rose dah dapat selepas join Fatpler? Selepas saya join Fatpler, dari segi ilmu memang saya dapat dari Fatpler lah, terutamanya daripada segi sikap saya sendiri. Sebab saya tahu kalau saya nak ubah hidup, saya mesti ubah daripada diri saya sendiri. And then second perubahan, sejak saya join Fatpler, saya ni jenis yang macam nak juga cakap tak jaga image. Kalau macam saya keluar, saya suka pakai macam short pant. Tapi sekarang ni sebab saya dah join Fatpler, even dekat rumah kadang-kadang pun saya pakai seluar panjang. Sebab Bagus. Sebab saya tak selesa, sebab kita macam yang bos cakap, kita kena upgrade ilmu, kita kena upgrade image, kita kena jaga image. Sebab kita open booth ataupun kita nak jumpa dengan customer, sebab saya non-muslim kan, so saya pun sekarang ni saya lebih berhati-hatilah tu. And then saya selalu upgrade saya punya ilmu, tu salah satu saya punya perubahan yang. Okay, so nampak anak dia kat belakang tu. Okay, so inilah ni, tadi kita tengok ada gambar dia, anak dia duduk dekat atas kotak. And then tadi Rose ada cakap, Mary dengar Rose ada cakap kalau dia nak buka booth apa semua tu kan. Okay, Rose ada 4 orang anak. Okay,
macam mana Ros manage masa, sebab ramai orang kata tak boleh lah live sebab anak saya ada, saya tak boleh buka boom sebab saya ada ramai anak, tak ada orang nak jaga anak saya dekat rumah. Saya tak boleh lah pergi kelas sebab saya ada anak, tak ada orang nak jaga. So, macam mana Ros manage benda tu semua? Boleh tak sharekan? Okay. Yes, sebab anak ni memang saya punya big why, and then bila saya belajar, dulu pun saya selalu juga saya guna alasan masa saya belum sedar lagi, belum sedar diri lagi, saya pun selalu guna anak sebagai alasan. Saya tak boleh buat ni lah, saya tak boleh buat itulah, macam saya tak ada masa lah nak urus anak, terutama kalau anak sakit apa semua kan. Tapi sejak saya dah sedar sebab big why saya lah, sebab anak saya lah yang saya perlu buat lebih baik daripada orang lain. Daripada tu saya memang Nampak tu. Daripada tu saya ubah macam kalau pagi macam ni kan, saya atur barang rumah, and then kalau nak buat live, kalau dulu saya masih ada alasan lagi saya tak nak buat live, tapi sekarang saya tak ada alasan nak buat live. Kalau anak saya diorang masih belum tidur ke apa, saya just bawa je diorang dalam live. So tak nak saya kena buat juga. So sebab kalau saya tak buat benda tu, tak ada orang lain yang boleh bantu saya. Lepas tu bila saya join booth, sebab saya memang bila saya dah buat live lalu kan, saya rasa dah yakin saya boleh berhadapan dengan customer. Itu yang mendorong saya nak open booth. Open booth ni dulu salah satu impian saya semasa join SWS. Nampak tak saya? Tu dia. Dia buka booth pun bawa anak dia yang kecil tu Dia pergi dinner pun dia bawa anak dia yang kecil tu. Amazing gila. So you tak rasa macam terbeban ke? Sebab kena dukung anak lah, lepas tu nanti nak close sale customer lagi. You tak ada rasa macam tu ke? Tak bos, sebab saya rasa anak saya ni lah yang semakin luaskan saya punya rezeki. Sebab saya dukung anak saya semasa open booth tu, sambil saya dukung anak, saya close sale, saya bercakap dengan customer. Bila customer ni dia tengok, wow betul lah dia ni anak dia masih kecil lagi. Orang percaya tahu memang saya ada masalah rambut gugur. And then saya bertambah yakin, saya bukan terbeban tapi saya bertambah yakin. I see. Ada orang dia rasa terbeban tau sebab nanti anak dia menangis. Okay, macam mana Ros buat kalau anak menangis? Sebab hari tu Mary ada nampak tau Kak Yang ada share. Kak Yang waktu dia buat one-on-one dengan SP yang dengan SP yang cakap anak saya ada, saya tak boleh buka booth apa semua tu. Kak Yang ni dia guna gambar you je untuk tunjukkan dekat SP tu. So Mary sangat tertarik untuk tanya macam mana you handle, sebab Mary ada tengok gambar tu anak-anak you semua duduk dekat belakang bonet kereta. Siap apa dengan Tika lagi kat belakang tu macam berkelah. Okay. Diorang tak meragam ke ataupun menangis ke waktu you buka booth? Kadang-kadang tu ada juga menangis bosi pula sebab budak-budak ni kan ada ragam dia sendiri, tapi syukur saya punya anak bila saya open booth diorang sangat behave. Macam ada juga dalam macam menangis, tak minta mainan, apa tu semua. Kadang-kadang saya layan. Okay. Bila saya nak keluar open booth tu, saya ajar dulu dengan diorang. Okay. Nanti mami nak pergi kerja, korang behave kalau nak makan, cakap dengan mami apa semua. Memang diorang kalau mungkin diorang ni dah biasa saya bawa open booth kan. Diorang suka. Diorang tak ada macam banyak ragam. Diorang lagi suka bila saya bawa diorang keluar. Maksudnya Ros ni bercakap dulu dengan anak-anak and bagi diorang faham yang mami dia tengah kerja semua tu kan. Okay, faham? Dan bila saya bawa diorang pergi booth, diorang langsung tak merengek apa-apa semua. Okay. And then masa saya tahun lepas, yang paling kecil tu nombor 4 dia masih breastfeeding tau. Masih fully breastfeeding. Saya fikir macam ni, saya rasa macam
betul ke apa yang aku buat ni, aku nak open book ni tapi kena bawa baby sebab open book tu kena dari jam 5 petang sampai pukul 10 malam. Sebab kalau lain, kenapa you bawa baby malam-malam keluar, tak bagus lah nanti anak begitu kan. Yes. Macam ni tapi ada juga saya punya saya dalam hati saya fikir macam tu tapi bila saya sampai dekat tapak tu rupanya ramai lagi ibu-ibu muda yang bawa baby dia orang malah lebih kecil dari serukan ni. Yang umur 2 bulan, 3 bulan. Dari situlah saya fikir orang ni kalau dia nak betul-betul dia nak buat dia alasan tu dia buang tepi. Saya buat Faham. Maksudnya ni betul-betul nak lah. Yang lain tu tak kisah, aku redah je. Betul? Okay. So tadi ada orang tanya, anak-anak tak ada mengganggu ke waktu close sale? Anak-anak tak ganggu tapi diorang macam ada lari sana lari sini tu normal lah sebab budak-budak. Tapi anak-anak saya ni macam anak perempuan saya ni kan dia macam dia pandai bantu saya kemas meja. Sebab dulu saya punya tim selalu dengan saya punya tim dia tu pun bawa anak dia. Tu yang diorang suka sebab ada kawan and then Okay. ajar diorang promote serum, promote hair serum kalau nak beli itu kena promote serum dulu ataupun ada flyer. Saya ajar saya punya anak macam ni. I see. Good. Dah install daripada kecil kan? Okay. Bagus. And then, Rose nak tanya lah sebab Mary tengok dulu selalu Rose buka booth kan? And then bawa anak apa semua tu. Pernah tak rasa macam bila tak ada sales tu pernah tak rasa macam give up lah, penat lah aku buat benda ni tapi sale pun tak ada. Pernah tak rasa macam penat sangat and nak give up? Pernah pun, berapa kali, banyak kali. Banyak kali. Kenapa tu? Bawa je dia nak live. Memang tipulah kalau saya cakap saya tak pernah give up apa semua kan. Tapi mungkin disebabkan saya dah pernah join kelas SWS dulu. Sejak daripada tu saya pandai kawal perasaan saya sendiri. Saya selalu muhasabah sendiri. Contoh kalau macam kalau dulu 2018 tu selalu kurang sales apa semua kan. Memang macam susah nak give up apa semua pun ada lah banyak. And then tahun 2019 ni pun Cik Ros pernah rasa macam sangat-sangat give up. Memandangkan Cik Ros dah live, so Cik Ros nak share dengan Lady Boss lah. Sebab saya rasa saya patut share benda ni dengan semua orang. Okay. Sebab sebelum ni saya pernah join kelas. Yang penting tu kita punya kekuatan dalaman kita. Itu yang buat saya boleh bertahan sampai sekarang. Kalau saya sebelum ni saya tak pernah join kelas apa-apa semua ataupun saya tak ada ilmu. Saya rasa saya pun dah lama dah give up. Okay. So apa yang saya share pada hujung tahun ni lah. Awal bulan 1. Bulan 1 2020. Yes, bulan 1 2020. Masa tu keluarga memang diuji. Keluarga saya memang diuji. Aduh, dah menangis sudah. Siapa? Lepas tu suami saya kena sakit influenza A masa tu kan. Dan anak pun sakit. Memang bulan 1 tu banyak cabaran lah. Lepas tu dengan sebenarnya saya ni upset dengan diri saya sendiri, okay? Saya upset dengan diri saya sendiri and then saya pergi saya give up tau. Saya buat kelas dengan tim tapi tak ada tim saya nge-join. Padahal masa tu anak saya sakit tapi saya sanggup luangkan masa untuk buat kelas dengan tim. And then saya rasa macam saya gagal sebagai seorang leader. Saya cakap dengan komiti, saya cakap, Puan, masa tu masih stokis lagi. Saya cek Puan Winnie, saya cakap saya nak berhentilah saya stokis, saya cakap macam ni. And then Puan Winnie then tanya, and then dia tahu kan saya punya suami, anak-anak semua
tak sihat masa tu dia suruh okay Ros macam ni you rehat dulu 1 minggu, dia cakap macam ni. Urusan tim tu nanti dia yang urus. Dia cakap macam tu. Lepas tu Cik Ros down lah. 1 hari Cik Ros down. Memang menangis gila-gila lah sebab selain daripada upset dengan orang lain, saya pun upset dengan diri saya sendiri. Sebenarnya kita ni bukannya bengang sangat dengan orang, tapi kita bengang dengan sikap kita sendiri. Itu yang saya rasa masa tu lah. Sebab saya tak boleh nak salahkan orang lain. Okay. 1 hari setengah lah saya down masa tu. Saya tak nak masuk grup apa semua. Sampailah hari ketiga, hari kedua saya dah rasa saya dah okay. Saya masuk grup. Saya buat macam biasa. Okay. Diorang tanya saya off team, saya pun tanya Cik Ros okay tak apa. Tapi Cik Ros sampai sekarang Cik Ros tak sentuh lagi hari. So dekat sini saya nak ambil kesempatan, saya nak story apa yang saya lalui. Masa tu, macam mana saya bangkit semula, okay? Lepas tu 2 minggu kemudian masa tu patutnya saya kena join MUH Januari tu kan. Tiket semua dah beli, tempat tinggal dah beli, tapi malangnya saya tak dapat join. Saya down lagi 1 kali sebab saya nak sangat pergi. Tapi itulah tak semuanya berjalan seperti yang kita rancangkan, okay? So saya sedih, saya sangat-sangat sedih masa tu. Saya ingat lagi 26 hari bulan kan 27 hari bulan masa tu. Masa Chinese New Year. Masa tu hujan lebat and then saya berdiri dekat luar. Sebab saya macam ni, okeylah masa saya nak cakap saya nak berhenti tu, saya cakap okeylah, tunggu 2 minggu lagi saya betul-betul berhenti. Saya nak habiskan dulu bulan ni baru saya berhenti. Kemudian bila saya balik-balik saya teringatkan muka saya punya leader Winnie. Lepas tu saya ingat muka founder yang selalu beri harapan, beri semangat. Lepas tu saya ingat lagi muka tim saya yang diorang mengharap yang saya boleh guide diorang. Saya berdiri masa tu waktu hujan lebat. Betul-betul saya sambil doa sebab mentor ajar kalau waktu hujan lebat waktu apa kan, so masa kita sambil doa. Betul-betul saya berdiri, saya sambil doa, saya minta Tuhan tunjukkan saya jalan. Saya minta Tuhan tunjukkan jalan betul tak apa yang saya nak buat ni. Saya betul-betul menangis, saya betul-betul pasal memang saya betul-betul sambil doa pasal macam mana lah saya nak teruskan lagi bisnes saya dengan Setfler ni malam tu. And then mana tahu hujung bulan 1 Yes. Revolution. Yeah. Yes. Masa Setfler buat Revolution tu, saya rasa macam Tuhan bagi saya satu semangat. Dia bagi saya macam saya bangkit semula tau. Sebab masa tu saya nak stop apa semua, tapi bila saya ingat Revolution ni maksudnya kita kena refresh balik dan macam bermula lagi. Bermula dari nombor 1, step number 1, macam tu lah. So saya rasa macam mungkin Tuhan dah jawab saya punya doa dan dia bagi saya jalan dengan cara macam ni. So saya bangkit balik. So sebab itulah saya join senior partner underpon. Tak ada itulah saya rasa macam saya dah start anew. Saya dah lupakan masalah saya yang sebelum saya Revolution tu. Okay, Sekejap Ros, kalau boleh saya tanya balik. Okay, kenapa ataupun apa yang membuatkan Ros down and nak stop pada waktu tu? Masa tu saya ada masalah dengan saya punya husband. Kami ada bergaduh sikit lah pasal ada hal yang menyebabkan kami bergaduh, and then itu yang lagi-lagi saya tak dapat join kelas apa-apa semua, dan jadilah pergaduhan tu semakin besar, and then saya kata
okey lah saya cakap kalau apa-apa semua saya stop lah bisnes ni. Betul saya cakap dengan dia, okey lah saya stop bisnes apa semua kan. Biasalah kalau dalam rumah tangga kan mesti ada betul perselisihan faham dengan suami semua. So saya pun okey lah saya pun marah-marah semua sebab saya tak boleh kawal lagi saya punya perasaan tu, and then bila saya bergaduh dengan saya punya suami tu, saya pun menangis satu hari sebab sebab saya cakap saya nak stop bisnes, tapi saya ni hati saya masih sayang lagi dengan bisnes saya ni. Itu yang menyebabkan saya down. And then saya give up masa tu, sebab saya rasa saya bukan leader yang bagus kepada saya punya team. Sebab bila kita punya team tak dapat follow apa yang kita nak, itu kadang-kadang membuatkan kita upset, kita sedih, macam kita tu perasaan saya macam tu, berbau-bau saya punya perasaan tu. Saya tak boleh nak lawan, pada masa yang sama saya masih sayang lagi saya punya bisnes. Itulah yang menyebabkan saya sampaikan saya punya suami. Saya satu hari saya tak bercakap dengan saya punya suami. Saya cakap dengan okey dah saya stop bisnes. Saya cakap ambil handphone, hempas dekat muka dia. Masa tu memang saya satu hari saya menangis, saya cuci pinggan saya menangis, dan saya punya suami pun dia tengok je saya menangis. Lepas tu saya pergi, saya tengok TV pun saya menangis, dia tengok. Lepas tu mungkin dia tengok saya ni betul-betul nak buat bisnes. Biasanya kalau kita buat bisnes, mesti kita buat live apa semua tu kan. Dia faham, tapi kadang-kadang tu kalau mana tahu kalau kita kurang perhatian dengan diorang apa semua tu kan. Itu lepas tu bila dia nampak saya menangis satu hari, okey dia cakap, betul ke? Dia tanya, betul ke you dah cakap dengan leader you nak stop buat bisnes? Cakap, yes betul lah. Cakap saya serius. Janganlah, dia cakap. Saya balik, dia cakap, janganlah kalau you betul-betul sayang, you lah balik you punya bisnes. Dia cakap macam tu dengan saya. Padahal saya masa tu saya betul-betul, tapi saya marah dengan dia. Actually ni saya marah dengan dia juga sebab yalah kalau ego dengan ego ni dia Faham? Itulah saya punya masalah pada masa tu. I see. Lagi satu ada masalah family macam saya nak bantu dorang, tapi dalam masa yang sama tu saya tak dapat nak bantu dorang. Itu yang menyebabkan saya upset. Saya upset dengan diri saya sendiri, lebih kepada diri saya sendiri masa tu. Okay. Alright Rose. Selepas revolution, okay, sebab tadi you kata bila you dengar ada revolution ni, semangat you kembali semula. Okay, so bila dah revolution Fat Fleur pada Februari 2020, apa yang terjadi dan macam mana pula dengan you punya team? Sebab kita start fresh kan, so macam mana tu? Masa saya down tu kan, automatic bila kita ni down, energy kita down, sales kita pun drop, betul tak? Tu juga terjadi juga dengan Cik Ros masa tu. Lepas saya revolution, saya langsung tak ada chat saya punya team. Selepas lepas revolution tu, kita orang bubar daripada group, and then saya langsung tak ada chat saya punya team. Saya tanya diorang, nak join saya tak nak join saya langsung tak ada chat diorang, satu pun saya tak ada chat. Sampai diorang sendiri yang cari saya nak tahu siapa yang betul-betul sebenarnya yang nak buat bisnes ni, yang betul-betul nak berjuang dengan saya dalam bisnes ni. Saya tahu siapa yang betul-betul nak dibantu tu, diorang sendiri akan cari. Saya tak nak paksa orang. Saya buat macam tu. Syukur diorang sendiri yang terus cari apa-apa semua kan. Dan sekarang ni bila saya tanya diorang, macam mana perasaan korang selepas revolution, dan cakap aku rasa macam hidup balik, bangkit balik. Dan sekarang ni syukur saya punya team, diorang sangat-sangat aktif. Diorang sangat-sangat supportive. Kalau saya buat kelas pun diorang sangat behave. Wow. Sama juga diorang dah mungkin diorang sedar juga apa yang saya buat selama ni. Saya suruh buat itu ini. Mungkin diorang sedar saya buat benda tu pun bukan just untuk kepentingan diri saya sendiri. Even saya dulu pun sama juga. Saya
pun pernah rasa macam tu dengan saya punya leader. Kenapa lah leader saya ni suruh saya buat live lah, buat ini lah, nak record sales apa lagi kan. So bila you dah ada ilmu, you dah tahu, barulah kita tahu, sebab tu saya punya leader dulu suruh saya buat tu, buat ini, baru sedar. Macam tu lah. Okay, faham. Okay. Amazing cerita ni. Memang sangat memberi inspirasi. Even saya pun rasa sangat terinspirasi Okay, Rose boleh tak share? Okay, contoh kan you baru je baby yang paling kecil berapa bulan? Sekarang ni dia dah 1 tahun 3 bulan. Okay, so waktu 2019 dia masih kecil. And pada waktu tu you banyak pergi kelas, betul tak? Selepas melahirkan Syarohan tu. Okay. And then waktu tu masih breastfeed. Macam mana you handle kena tinggalkan anak and then dalam masa sama anak tu adalah breastfeeding, fully breastfeed. Macam mana you handle tu? Wow, itu sangat cabaran yang saya tak boleh lupakan. Serasa pun I think tak tahulah, mungkin saya betul-betul nekat masa tu. Bulan 1 saya join kelas Nora pada bulan 3. Masa tu Syarohan masih lagi 3 bulan. Itu first time awak pergi kelas? First time saya pergi kelas sebab semasa HQ buat kelas tu saya tak dapat join sebab masa tu masih dalam berpasang. Bila saya dengar sharing dekat Zoom, saya rasa wow, I must go. Saya tak fikir lain lah, saya fikir I must go. Jadi bila saya tengok dia punya date kelas tu hanya 1 hari, saya fikirlah, wow, kalau saya join kelas ni awal pagi tu saya boleh flight pergi KL, malam tu saya terus balik JB. Saya fikir macam tu. Alright. Masa saya join kelas tu, ibu yang breastfeeding saja yang tahu perasaan saya dengan susu bengkak. Oh my god. Baju saya basah, bos. Kalau tak percaya, tanya Puan Winnie. Sebab masa tu saya sempat, first time saya jumpa Puan Winnie semasa kelas Ponora tu. Saya jumpa dia. Dia cakap, baju saya basah memang sebab masa tu saya pakai blazer tapi tak nampak. Sebab warna hitam kan. Baju saya memang basah. Habis sampai saya balik JB, saya rasa macam dah nak demam dah. 4 jam saya naik bas dari KL pergi JB, 4 jam saya dalam bas tu dengan susu bengkak, baju saya basah. Saya rasa macam tapi dalam masa yang sama saya happy sebab saya dapat ilmu. Penora cakap buat apa yang kita tak pernah dapat, kita akan dapat apa yang kita tak pernah dapat. Itu yang first session class. And then second, semasa saya SWS, masa tu baby breastfeeding tu kan, baby langsung tak nak menyusu. Saya pun suami pun call, baby tak nak minum susu botol apa semua kan. Saya memang risau sangat-sangat. Siapalah tak risau kan, anak breastfeeding, dia tak menyusu. Tapi macam yang Puan Nora cakap, masa tu saya hanya berserah kepada Tuhan juga. Masa kelas tu saya berserah kepada Tuhan, saya minta Tuhan jaga saya punya suami, jaga anak-anak saya terutama yang baby itulah. And then selepas tu kelas SWS, masa tu saya nak juga sangat join kelas sekali kan. Dah tempoh Roblox 1 kali tu, memang risau tak ada orang jaga anak. Yang second tu tak ada orang jaga anak, lepas tu kelas tu kena 2 hari ke 3 hari tak silap. Saya pun macam ni, saya join kelas tu, suami saya pun tak tahu yang saya nak join kelas. Ya Allah. So macam mana boleh lepas tu? Saya submit je terus saya punya nama. Masa peneliti tanya dalam grup, saya terus submit. Saya tak ada no thinking, no asking. Saya terus submit saya punya nama. Sebab saya betul-betul nak pergi. Dari semasa tu, barulah saya bercakap dengan saya punya suami. Saya cari timer yang sesuai tau. Ni tips kalau untuk wife dengan suami ke, kalau saya cari time yang sesuai untuk saya discuss dengan suami. Dia cakap, ni saya nak pergi kelas ni. Boleh tak? Saya tak tanya, boleh tak? Tak. Saya nak pergi kelas pada hari ni apa-apa semua. Macam mana? You boleh tak jaga baby? Sebab saya punya suami ni dia memang dia boleh diharapkan jaga anak. Syukur sangat-sangatlah sebab saya dikurniakan suami yang macam ni, dia sudi jaga anak.
Okay. Lepas tu saya atur masa, atur tempat tinggal sekali lah. Lepas tu saya angkut semua saya punya anak dengan suami sekali saya pergi KL. Naik apa? Naik kereta lah. Masa tu kami naik kereta. Suami yang drive naik kereta 4 jam pergi JB. Syukur suami pun dia setuju. Dia cakap macam ni. Okey lah dia cakap, kalau betul-betul you join kelas ni, you dapat sesuatu, you dapat macam ubah apa-apa semualah, dia cakap join lah. Dia bagi kebenaran dengan Cik Ros. Then saya pun join dengan senang hati. Lepas tu dalam kelas tu kan, masa kelas tu syukur sangat-sangat Parwini, setiap kali rehat tu dia hantar saya balik hotel untuk susukan baby. Oh, I see. Setiap kali rehat tu, tak kira lah 40 minit ke 1 jam, Puan Winnie yang bersusah payah hantar saya pergi hotel, angkut saya pergi kelas lagi. Sampaikan kami tak ada masa nak makan. Pernah kami tak sempat nak makan waktu tu. Thank you Puan Winnie sebab sudi buka bang untuk Cik Ros juga. Inilah dia pengorbanan seorang leader, seorang ibu yang nak upgrade ilmu untuk tim dia dalam masa yang sama menahan rasa sakit bila anak tak breastfeed. Okay? Sebab saya perasan ada beberapa orang pada waktu tu. Rose, Kak Laila yang bengkak-bengkak dia kata. And then Kak Laila lagi lah dia tak terlupa bawa pam susu. So waktu tu saya rasa macam gila lah pengorbanan seorang ibu ni yang nak berjaya. But saya sangat percaya orang yang berkorban ni dia akan berjaya suatu hari nanti. Dan before you dapatkan kejayaan, you kena korbankan sesuatu. Sama ada masa, tenaga ataupun tinggalkan anak-anak dekat rumah. Korbankan duit untuk upgrade ilmu. Saya sangat percaya benda tu. Sebab kawan-kawan saya yang berjaya pun semuanya bermula dengan berkorban. Banyak berkorban lah. Okay, so Rose, kita dah hampir nak sejam ni. Okay, boleh tak share dengan ramai orang apa pencapaian yang Rose dah capai selama Rose berbisnes dan fokus pada satu saja iaitu Faithful? Apa pencapaian saya dengan Faithful sepanjang saya buat bisnes ni? Salah satu dia saya dapat join kelas, saya dapat travel sana sini, macam saya join dinner. Dan baru-baru ni saya pergi ke ikut annual dinner JW Empire dekat Miri. Dan saya dapat awards for the most inspired leader. And then adalah yang ni masa saya betul-betul start nak fokus pun. Saya buat TJ SSM masa tu. Oh. Masa tu bila you start buat SSM? Bila you start buat SSM? Tahun bulan 3 2019. I see. Okay, so dah setahun lah you punya SSM. Betul, masa tu saya dah decide nak fokus untuk satu bisnes, saya pergi buat SSM. Selain tu saya punya pencapaian, saya dah banyak capai. Saya punya 101 impian. Okay. Yang gambar family ni, gambar Cik Ros bawa family. Wow, semua pakai baju yang sama. Masa pun time kelas juga, bos time kelas, suami yang tolong jagakan saya punya anak. Amazing husband. Yang gambar sebelah ni gambar mak dengan ayah saya. Yang ni adalah rumah impian kami. Rumah impian saya dengan suami. Syukur pada tahun 2019 ni kami dah dapat satu rumah impian. Saya pun ada tulis juga ni, rumah ni dalam papan impian. Masa tu belum dapat lagi. Ni rumah awak ke? Betul, tapi saya tak ada simpan gambar full. I see. Dekat mana ni rumah ni beli? Dekat mana ni rumah you? Yang ni dekat Johor juga ni. I see. So husband kongsi lah. Beli rumah. Yang ni memang saya tulis dalam papan impian tapi husband yang tercapai impian. So jadi
sekarang ni impian saya nak simpan duit untuk bantu dia simpan wang untuk renovate rumah supaya kami boleh cepat-cepat pindah bagi anak-anak selesa tinggal di rumah yang lebih besar. Itu pencapaian. Lagi satu, sepanjang saya buat bisnes, saya dapat banyak reward daripada Puan Winnie. Saya dapat bag Charles Care, bag Bonia, first time, okay. Sebelum ni tak pernah pun nak beli bag Bonia apa semua tu. Oh, sebelum ni tak pernah lah pakai Bonia. Sebelum ni pakai apa? Chokia? Pakai bag Bonia, tak terfikir pun bos nak beli bag yang macam branded macam tu. Kalau tunggu saya sendiri beli, saya rasa lama lagi kot. Okay, amazing. Banyak ni. Ni reward because sebab apa ni? Top sale ke apa? Yang ni reward sebab dapat top sale pada tahun 2019. I see. Wow, banyaknya. Buat bisnes lagi? Dapat reward. And then saya dapat kumpul emas. Saya kumpul emas. So far ni, tak tahulah, banyak sangat yang Puan Winnie dah korban untuk kita orang. Macam ni rantai saya dapat pada bulan 10 ke bulan 8 macam ni. And then saya dapat beli reward emas untuk saya punya team juga. Sebelum ni saya tak pernah membelikan orang lain emas selain daripada mak ayah saya. Tapi saya pun bangga juga sebab saya dapat bagi saya punya team. And then saya dapat selain daripada tu, saya adalah saya dapat bagi belanja untuk parents saya di kampung apa tak dengan suami. Kalau sebelum ni memang saya tak ada income. Saya yang ni lah kebanggaan saya ni. Baru nak share. Betul. Bila kita ada sendiri kat kampung sebab saya bukan orang daripada yang berada. Bila ada urgent atau apa, kita ni perlu minta duit daripada suami. And then benda tu macam menjengkelkan. Sebab takkanlah kita ni nak setiap masa nak minta dengan suami sebab kita nak bagi mak ayah dekat di kampung. Sebab saya pun bukan kerja apa semua kan. So dari situlah saya cakap saya mesti buat bisnes. Saya nak bila-bila masa saja saya boleh bantu saya punya keluarga. I see. Okay, so sekarang ni dah banyak capai impian and apa yang Rose nak capai 3 tahun lagi? Apa yang saya nak capai 3 tahun lagi? Yes. Target you nak capai apa? Target saya nak ada kereta sendiri. Saya nak ada kereta sendiri. So sekarang ni lesen dah ada lah? Lesen dah ada lah? Lesen dah ada. Oh, lesen dah ada. Okay. Tak ada, tapi saya tak ada kereta sendiri. Kereta suami ada, tapi saya nak kereta saya sendiri juga, nama saya sendiri. Lepas tu saya nak ada mini office, saya nak ada office macam Puan Winnie juga. Saya nak stok banyak-banyak. I see. Amin. Lagi? Lepas tu saya nak ada, sebab saya ni seorang yang saya suka keluar tau. Saya suka keluar, maksud saya suka bersosial, macam saya suka pergi saya suka jumpa ramai orang. Saya nak kembangkan saya punya team dekat JB ni. Saya nak bawa dia orang luaskan lagi pasaran kami dekat Johor ni. Macam maksud saya memang ada tempat yang tetap. Tempat yang tetap untuk kami bertapak dekat JB ni. Untuk kuatkan lagi tim. InsyaAllah, amin. Okay. So Rose, sebelum kita habis ni kan, boleh tak share nasihat ataupun tips untuk ibu-ibu yang dekat rumah yang rasa anak ni menghalang untuk dia buat bisnes ataupun menghalang untuk dia committed untuk buat bisnes? Ada tak nasihat ke kata-kata semangat ke yang you nak bagi? Silakan. Okay, so first tu, wahai suri rumah ataupun kawan-kawan Cik Ros, tim Cik Ros juga yang sedang menonton sekarang. First, kalau kamu betul-betul nak ubah hidup, kata ada big why, tapi kenapa nak guna nama anak sebagai
sebagai penghalang, sebagai alasan. Kau kata nak buat bisnes demi anak, nak bahagiakan anak, tapi guna nama anak sebagai alasan. So jangan kena ubah diri dulu, diri sendiri, baru kita boleh ubah yang lain, baru kita boleh ubah family, baru kita boleh ubah kehidupan. And then pasal masa tu kena pandai urus masa. Kena pandai urus masa. Lagi-lagi time PKP ni, kalau dulu bekerja cakap tak ada masalah nak buat ini, nak buat itu. Tapi sekarang ni semua orang bercuti dekat rumah, takkanlah masih tak ada masa lagi, Bo. Betul. Tak ada masa lagi. Kalau tak ada masa, bagi dia sentap sikit hari ni. Curi masa, okay. Kalau tak ada masa tu, kami curi masa. Tak ada masa buat live, tengok. Saya pun anak-anak saya nak tunggu anak-anak tidur. So, kalau jenis diorang ni memang lama tidur, kena pandai curi masa. Bos kita ada 24 jam. Cik Ros pun ada 24 jam. You all pun ada 24 jam. Betul tak? Itu yang kedua. Kurangkan alasan juga. Okay? Lepas tu kalau rasa macam susah nak join mana-mana kelas apa-apa, rajinkan join live founder, kita punya boss. Rajinkan join live leader, sebab dari situ dah dulu Cik Ros selalu dapat learning point. Selalu kan cakap macam kita tak ada duit nak pergi ke bank sana sini, tapi bila buat kelas online tu you tak nak join. Apa alasan tu? Jom kita keluar online je pun, just join Zoom je kan. Takkanlah itu pun kita boleh dapat. So macam mana you nak dapat ilmu kalau benda yang macam tu pun you tak boleh curi masa. Kena pandai curi masa, okay? And then kena rendahkan ego juga. Saya punya leader pun dia, saya tak tahu pun yang dia lebih muda daripada saya, tapi saya cakap, dulu saya skeptikal dengan dia. Saya cakap, garang dia Juliana Widi ni. Garang. Tapi bila semakin saya kenal dia, baru saya faham apa maksud dia bila dia suruh saya buat test. Saya selalu follow dia. Dulu saya selalu follow apa yang dia buat. Saya tengok dia macam mana cara dia posting. Pendek kata tiru basi, Mos kan? Yes. Saya tiru basi apa yang Puan Winnie buat. Kita follow apa orang yang berjaya buat. Itu yang kita buat. Then kita ikut cara kita sendirilah. Lepas tu buat sesuatu ni kena ada semangat, ada passion, kena ada passion. Nampak tu, itu membuktikan bahawa walaupun nak live ke, nak Zoom ke, anak merengek ke, tak kisah. Yang penting buat je dulu. Nampak tak? Korang nampak secara live kot. Buat saja dulu. Lepas tu kena fokus dan konsisten. Nampak tak masa tadi bos share saya punya sales tu, masa 2018, masa tu saya tak fokus. Saya masih 2-3 bisnes apa semua. Tapi bila 2019 tu saya decide saya nak fokus, saya nak konsisten. You boleh nampak perubahan yang dekat situ. So fokus, okay? Kalau boleh tu fokus and keep konsisten. Itu yang orang paling susah nak buat tu. Dia dah fokus tapi dia tak boleh konsisten nak fokus benda tu. Yang tu pun penting juga. Lepas tu teruskan belajar walaupun you ni seorang suri rumah. Jangan pandang rendah dengan diri sendiri. Even Cik Ros pun later. Even saya sendiri pun tak ada pelajaran bos. Saya ni just sampai PMR saja. Sekolah tak habis. Nampak tak? Business tu tak perlu sijil pun. Yes, amazing. Tak perlu sijil. Tapi satu saya nak tekankan dengan perempuan ataupun wife dekat luar sana, seorang ibu, you kena ada satu skill. Ada satu skill yang di mana skill ni dia boleh bantu you. You nak pergi mana pun, you nak pergi, sebab kita ni tak boleh bekerja, sebab kita nak pergi bekerja tak boleh, kita tak ada orang jaga anak apa semua. So you kena ada satu skill. Yang macam saya, skill saya buat bisnes. Saya ada skill saya buat bisnes, saya buat bisnes. Kena ada satu skill juga sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang terjadi masa hadapan, and then kita tak boleh
bergantung harap 100% dengan kita punya suami. Tinggi mana pun gaji suami you, sayang mana pun dia dengan you, jangan. Just kalau boleh tu berdikari sendiri. Kena berdikari. Yes, amazing sharing pada hari ini seorang ibu. Korang boleh dapat secara live anak-anak dia menjerit, minta itu, minta ini, but dia still boleh buat. Sebab dia dah start dulu. Yang terjadi kemudian tu kita handle je lah. Kan, betul tak? Buat apa nak malu? Okay? So memang sangat amazing. Lagi satu, banyak betul ni nak share ni. Actually, saya nak tunggu kalau Share. sebab ramai orang cakap, orang tak boleh buat live lah. Cik Ros, macam mana lah you nak buat live? Yes, betul. Okay, saya nak bagi tips untuk yang baru nak buat live. Buat note. Sebab Cik Ros sampai sekarang pun kalau Cik Ros rasa benda semacam tak pasti, saya buat note. Nampak tak? Actually banyak benda yang saya nak sharing. Ada 3 muka surat actually, okay? Boy, banyak note tu. Tapi saya just share apa yang ni. Okay, satu, sebagai suri rumah, you kena keluar daripada comfort zone. Tak boleh biasa berada dekat rumah. Saya tahu ramai penghalang suri rumah di luar sana, dia orang takut nak tinggalkan rumah, takut tak ada orang jaga anak semasa nak join kelas ke, nak join event ke. Just bagi satu kali lah, bagi peluang dengan diri sendiri. Okay, bagi peluang untuk diri sendiri untuk rasa pengalaman tu. Sebab kalau you tak keluar, kalau you macam terutamanya kalau orang buat business ni, kalau you berat dekat rumah, you tak ada keluar, you tak ada pengalaman tau. Sebab tu you kena keluar, you kena cari pengalaman, you kena tengok orang-orang yang berjaya ni. Terutama kalau join kelas Aura, dia memang lain macam, luar biasa guys. So wajib bagi keluar daripada comfort zone tu. Kalau macam tak ada orang jaga anak tu, usahakan selagi boleh. Tu yang Cik Ros buat, selagi saya boleh join kelas tu, saya join je. Nampak tak? Macam tadi saya cakap, saya belum lagi tanya saya punya suami. Tak perlu tanya suami guys, sebab kalau kita berjaya pun, kalau kita dapat income pun, dia yang happy sebab kita dapat bantu dia. So takkanlah berjaya ni kita nak perlu tanya orang lain, sebab yang nak buat bisnes ni kita sendiri. Tapi penting juga keberkatan dari suami. Okay, Ros, macam mana pula kalau macam katanya lah, tahulah dia dah tanya ke belum suaminya. Katanya suami saya tak pandai jaga anak, so saya kena tanya orang lain, tapi tak ada orang pun yang nak jaga anak saya. So apa saya nak buat ni? Suami saya tak nak bantu saya ni. Macam mana ni? Okay, daripada macam ni, dulu suami saya pun dia tak berani pegang baby. Dia tak berani pegang baby. Okay, dia tak berani pegang baby, dia memang tak pandai jaga baby. Tapi disebabkan saya macam ni, sebab saya ugut dia, saya cakap ada setengah lelaki ni, ada dia orang macam tak minat, tak suka jaga baby kan. Yes. Tapi kita ni macam ni tau, kalau kita buat bisnes, kalau you dah buat bisnes, you kena bagi suami kepercayaan tu. Kalau you betul-betul nak buat bisnes, bagilah suami nampak yang you ni betul-betul nak buat bisnes, barulah suami dia semakin hari dia semakin percaya. Macam saya dulu, sebenarnya tips ni saya nak share dalam group. Boleh tak saya cakap sikit saja? Boleh lah, share sikit. Sikit je, okay. Dulu suami saya pernah suruh saya stop bisnes. Dia cakap, stop buat bisnes lah, dia tak ada untung sampai buat bisnes sebelum ni. Suruh saya stop buat bisnes. And then bila dia nampak, wow, dia cakap, banyaknya serum you order ni, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Dia sendiri yang nampak perubahan yang saya ni risau makin hari makin banyak. Automatic dia support saya punya bisnes. So kita yang kena tunjuk result dengan dorang, bagi dorang percaya dengan kita. So automatic kalau daripada yang tak nak jaga anak, laki saya pun dulu jenis yang dia asyik main game, dia memang tak hirau pasal anak. Tapi syukur sejak saya buat bisnes ni, dia dah belajar macam mana cara anak. Sebab itulah saya tak ada pilihan. Saya cakap,
kalau saya nak buat ni, saya kena buat itu, buat ini. So saya kena fahamkan suami saya juga apa yang saya nak buat ni supaya dia faham. Oh, isteri aku ni dia nak apa-apa semua. So kena ada Line. kena align juga dekat situ. Yes. Kalau wife ni rasa macam suami diorang ni susah nak jaga apa semua, you kena you kena ada ilmu macam mana cara nak apa tu? Nak baiki hubungan tu. Yang ni nanti Cik Ros nak share besok dalam Fat Flirt Academy. So kalau nak tahu tips-tips sangat berharga tu suami isteri, boleh kena join Fat Flirt dulu. Betul. Kita ada grup rahsia untuk Fat Flirt Fairy sahaja, yang di mana setiap hari pukul 5 dan pukul 8 malam kita ada live dekat situ. So dalam Fat Flirt ni kau memang hari-hari akan dapat ilmu. Betul tak? Tak ada satu hari pun tanpa ilmu. Kita orang nak bagi korang punya otak tu sentiasa penuh dengan isi. Betul? Okay, so thank you so much pada Cik Ros untuk sharing dia yang memang buat ramai ibu-ibu terbakar ni. Mary baca dekat live ni. Katanya terharu sangat Cik Ros. Lepas tu katanya semangat ibu yang kuat Cik Ros ni. Ramai dah terbakar, ramai dah bersemangat. Walaupun ada anak, walaupun suami tak support ke apa, dia orang tetap nak buat. Dia orang kata nak redah je, tak kisah sebab terbakar ni. Cerita Cik Ros ni. Sebab itulah Mary bawa Cik Ros. Kan, sebab Mary memang tengok dah dia ni bawa anak buka book and then sampai bengkak-bengkak, tinggalkan anak, pergi kelas waktu tu anak dia masih baby. So that's why lah. Dia adalah contoh yang terbaik pada ibu-ibu suri rumah yang katanya tak boleh fokus bisnes sebab anak masih kecil dan sebagainya. Okay, so jom kita sama-sama berterima kasih kepada Cik Ros and beri tepukan gemuruh. Okay, thank you so much Cik Ros. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Alright guys, macam mana perkongsian kita pada hari ni? Best ke tak best? Cuba komen kat bawah. Best ke tak best? Bagi Kak Ayam kan? Bagi Kak Ayam pula. Bagi Mary rasa macam amazed gila dengan dia punya semangat tu. Which is, memanglah Mary ni belum ada anak. Mary ada Lola, Leo, Luna je kan? So, bagi Mary lah, dia semangat dia sangat kuat sebagai seorang ibu, di mana sebenarnya kenapa dia punya semangat tu kuat, because of dia punya dalam ni memang betul-betul nak. Dia dah tekad nak buat gila-gila. So apa terjadi lepas tu bukan dia punya fokus. Yang dia tahu adalah buat je dulu. So sangat amazed dengan semangat dia. Sebenarnya big why dia tu sebenarnya sangat kuat. That's why dia buat apa yang dia buat sekarang. Okay, dia tahu apa yang dia nak capai. Alright. So ramai kata best sangat, awesome, terbakar, super best. That's why memang amazing gila topik kita hari ni kan. Best sangat, very best gila, best sangat. Yes. So orang yang dekat luar sana suri rumah ke ataupun yang sekarang ni work from home ke kan. Walaupun banyak bantuan government bagi, tapi duit ni guys 1 juta hari ni pun boleh habis. Duit ni selagi kita guna, selagi itulah habis. Okay, so kita kena selalu sentiasa untuk mencari duit untuk teruskan hidup, betul tak? So apa yang korang boleh buat adalah buat side income walaupun bekerja. Joinlah business. Joinlah business yang bagi you guide, bagi you ilmu seperti Fat Flirt, okay? Mary bercakap because of Mary dah tengok banyak result Fat Flirt, di mana mereka ni disajikan dengan ilmu hari-hari. Okay, mereka melahirkan jutawan daripada suri rumah sahaja. Sangat amazing. So, jika anda yang sedang menonton ni adalah suri rumah, okay, nak join business, nak join Fat Flirt sebab terbakar sangat dengan Ros, you all boleh komen je dekat bawah and nanti team ataupun Kak Yam tu punya AEP ataupun SP akan reply pada korang.
Kalau malu sangat boleh PM je Mary. Don't worry, be happy. Okay, so korang rasa topik apa yang Mary akan bawa esok? Topik hari esok pun sangat best and sangat-sangat sesuai lah kan. Sempena PKP ni memang sangat sesuai. So Mary, yes, nak ke tak nak je. Betul. So Mary harap korang happy lah untuk topik hari ni and The Siti Mary Show pada hari ni, and then hari esok jangan lupa, okay? Pukul 9 dan insyaAllah kalau tak ada masalah teknikal macam tadi, kita akan bersiaran di FB page Siti Mariam, founder Faithler. Okay. So Mary rasa dah lebih masa kita hari ni sebab topik sangat hangat. Okay. So Mary rasa Mary nak undur diri dulu. Thank you so much pada yang join live Mary pada hari ni. Yang bagi love, yang tolong share, yang komen, yang sangat supportive, yang sangat positif. Thank you so much. So Mary harap esok korang akan jumpa Mary lagi di masa yang sama pukul 9 and di page Siti Mariam Samad Founder Factor. Okay, so itu saja untuk hari ini. Stay safe, stay at home. Bye. Assalamualaikum.